KPM. Hai cikgu, salam sejahtera. Hai, selamat sejahtera Irfan. Apa khabar? Saya sihat. Cikgu AJ nampak macam tengah buat satu kerja yang memang memerlukan ketelitian cikgu Ya, betul. Sekarang ni kita berada di tapak arkeologi Irfan. Okey. Kita dekat tapak arkeologi ni kita untuk dapatkan bukti. Sejarah, tak ada bukti, tak ada sejarah. Tak ada bukti, tak ada sejarah. Ya. Kebetulan cikgu hari ni Irfan ada bawa satu benda yang istimewa. Tak tahu tak apa dia cikgu? Apa dia tu? Hari ni Irfan bawa kanta pembesar. Kanta pembesar penting Irfan, sebab kita nak tengok, kita nak teliti dengan lebih rapi lagi apa bukti yang kita dapat. Kalau macam tu cikgu, Irfan nak minta izin lah. Boleh tak Irfan nak ikut sekali? Nak cari Boleh, bukti sejarah ni, boleh. cikgu. Okey. Boleh ambil berus di sana. Ambil berus kat sini. Batu apa ni cikgu Yang ni batu kita kena lepas ni kita kena cari bukti, kita kena tengok ni. Ini semua bukti-bukti sejarah. Kita kena cari untuk dapat, kita kena gali, kita cari untuk dapatkan bukti. Okey. Ni kita panggil kaedah arkeologi. Baik cikgu, kalau itu jom kita belajar sama-sama cikgu. Boleh, boleh, boleh. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM. Dan pada hari ini bersama saya Irfan Syahmi, kita akan belajar untuk tahap 2. Dengan mata pelajarannya sejarah, pastinya kita akan bersama dengan Cikgu AJ yang tadi kita tengah cari bukti sejarah tu kan. Jadi cikgu, kita persilakan, apa khabar cikgu? Oh, sehat Irfan. Tadi bukan ahli arkeologi, sekarang jadi cikgu. Sekarang jadi cikgu Tadi ahli arkeologi. Okey, cikgu pun sihat dan dengar kata cikgu akan bawa anak-anak murid cikgu untuk bersama kita hari ni. Ya, betul. Apa kata jom kita kenalkan mereka. Okey. Ada tak mereka di sana? Itu dia. Okey, Cikgu AJ dah boleh dah Baik. tengok dah. Mungkin cikgu kenalkan Hai. dari sekolah mana, siapa mereka. Hai, apa khabar semua? Okey. Ini semua murid-murid Cikgu AJ ni, Irfan. Okey, murid-murid Cikgu AJ dari Sekolah Kebangsaan Batang Benar Negeri 9. Baik. Okey, boleh Cikgu AJ kenalkan anak murid Cikgu AJ? Silakan. Siapa di sana? Okey, Akif Farhan. Okey. Say hi kat cikgu. Cakap hi kat cikgu. Hai Cikgu J. Ya. Okey, Akif ni lebih suka dipanggil Akif sahaja. Akif sahaja. Okey, Dekat kelas senang. pun memang Cikgu AJ panggil dia Akif. Baik, senang nak ingat Okey, Akif. senang Itu nak yang ingat. pertama. Yang kedua. Okey, yang kedua saya kenalkan Muhammad Iman Wafi yang pakai baju pengawas tu. Oh, pengawas ni memang suka denda ni. pengawas. Okey. Okey. Hai Kak Cikgu. Okey. Hai Cikgu J. Ya, bagus. Okey, seterusnya kita berkenalan dengan anak murid Cikgu AJ lagi seorang, Wan Sofia Masara. Okey. Halo, hai. Halo, Cikgu AJ. Okey, dan Satu-satunya kita punya bunga hari ni ya, cikgu. satu-satunya bunga kita hari ini. Tadi pengawas Iman. Aha. Yang baju kuning ni pengawas apa cikgu? Baju kuning pengawas apa ya? Boleh tak cerita sikit? Baju kuning ni pengawas apa? Pengawas perpustakaan. Pengawas perpustakaan. Pengawas Okey, perpustakaan. baik. Okey, bagus. Kepimpinan tu Irfan. Betul tu. Okey, seterusnya apa nama adik Muhaimin. Adik Muhaimin. Hai.
Hai Cikgu AJ. Okey. Semuanya anak murid Cikgu AJ dari Sekolah Kebangsaan Batang Benar. Sekolah Kebangsaan Batang Benar Negeri Sembilan, Negeri cikgu, Sembilan, Baik, ya. menampaknya ada 4 anak murid cikgu dan tentunya penonton lain bersama kita hari ini dalam mata pelajaran sejarah. Ya. Jadi cikgu, kalau kita tahu tadi kita dah buat aktiviti di mana kita mencari bahan bukti sejarah. Jadi apa yang kita akan belajar hari ini dengan cikgu? Ya, sebenarnya ada kesinambungannya Irfan. Apa yang kita tadi buat tadi gimmick tu kan. Okey, kita cari bahan-bahan bukti sejarah. Maka hari ini apa yang kita akan bincangkan dalam pembelajaran kita akan tengok pengertian sejarah. Pengertian sejarah. Menurut beberapa sejarawan, tokoh-tokoh yang terkenal dunia, apa sebenarnya sejarah? Kita akan meneroka yang itu. Sebelum kita nak mengenali satu perkara itu, Ya. kita kena kenal dahulu apa itu sejarah. Okey. Kemudian kita juga akan tengok apa itu sumber sejarah. Dan kita juga akan tengok apa kaedah yang kita gunakan untuk mendapatkan bukti-bukti sejarah. Kaedah penyelidikan yang sesuai. Okey. Macam tadi kita nak cari bahan bukti, kita kena gunakan kaedah arkeologi. So ada lagi kaedah-kaedah yang lain. Nanti kita akan bincangkan Irfan. Baik. Dan tak lupa juga kita juga akan belajar tentang kepentingan mempelajari sejarah. Kenapa kita perlu mempelajari sejarah? Mesti ada sebabnya. Nanti kita akan bincang sama-sama dengan anak murid dan juga anak murid yang sedang menonton di kaca TV sekarang. Okey, baiklah, nampaknya itu dia antara 4 perkara yang kita akan belajar dengan Cikgu Edi hari bersama dengan 4 anak murid cikgu dan semua penonton di rumah. Tapi sekarang ini kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Patung semangat Kamcheng. Agak-agak ni kan, berapa tahun usia peninggalan sejarah ni? Kembali bersama kami Didik TV KPM bersama dengan Cikgu AJ hari ini. Tentunya kita sedang mempelajari mata pelajaran sejarah. Kalau tadi cikgu dah bagi sedikit informasi mengenai apa yang kita akan belajar. Jadi untuk segmen seterusnya, apa yang kita akan sentuh, cikgu? Okey, terima kasih Irfan. Baiklah, kita hari ini nak tengok apa yang kita akan belajar. Seperti mana yang Cikgu Eji dah katakan tadi, kita akan tengok apakah pengertian sejarah itu sendiri. Okey, untuk pengetahuan adik-adik di studio mahupun yang sedang menonton, okey, kalau kita tengok sejarah ni sebenarnya perkara yang benar-benar berlaku. Peristiwa yang benar-benar berlaku dan ada catatan, ada rekod, ada bukti. Kalau tak ada bukti, tak ada namanya sejarah. Okey, hari ini kita akan tengok adik-adik, okey. Okey, kita akan tengok tokoh yang terkenal sebenarnya, okey, tokoh-tokoh terkenal yang telah memberi pengertian, yang telah memberi pandangan mereka tentang sejarah. Baiklah, okey, pengertian sejarah. Okey, pengertian sejarah kalau kita tengok tokoh pertama kita nak tengok siapa boleh bacakan nama tokoh? Silakan anak murid cikgu. Silakan. Ya, ada yang dah angkat tangan tu. Okey, tahniah. Muhaimin. Okey, silakan Muhaimin. Herodotus menyatakan adalah sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Ya, okey, tokoh siapa tu? Siapa nama tokoh tersebut? Herodotus. Okey, Herodotus. Okey. Semangat tu kan. Okey, kalau kita tengok Cikgu Eji ada sediakan juga gambar gambar tokoh kita. Okey, di depan ni, okey, gambar tokoh kita iaitu Herodotus di mana beliau telah menyatakan bahawa sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Itu yang penting tu Irfan. Ya, adik-adik, murid-murid sekalian, kalau kita tengok sejarah merupakan penceritaan yang telah berlaku, tindakan manusia. Sebagai contohnya kalau dulu kita tengok ketika pendudukan Jepun Okey, baik. datang ke tanah Melayu. Itu tindakan mereka.
Sebab mereka datang untuk mendapatkan menguasai tanah Melayu pada ketika itu, untuk menjajah tanah Melayu pada ketika itu. Ada tindakan, ada sebab. Ada sebab. Itu sebenarnya pengertian yang telah diberikan oleh Herodotus. Okey, jelas murid-murid? Jelas cikgu. Saya pun semangat hari ni. Ini sebab Muaimin berjaya membaca dan menjawab soalan, Cikgu AJ nak bagi 4 bintang dulu. 4 bintang. Kenapa bukan 5 cikgu? Nanti ada soalan lagi. Okey, Nanti ada soalan. Okey, berikan tepukan kepada Muaimin. Okey, tahniah Muaimin. Okey, tahniah. Okey, nanti Cikgu AJ akan tanya semula soalan. Kena jawab. Okey, seterusnya. Siapakah tokoh yang tertera, gambar yang tertera sekarang? Siapa boleh jawab? Cepat-cepat angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey, ya, adik Sofia. Ibnu Khaldun. Okey, menurut Ibnu Khaldun, okey, apakah pengertian sejarah bagi pandangan tokoh tersebut? Menurut Ibnu Khaldun, sejarah membincangkan tentang peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Ya, menurut Ibnu Khaldun, sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Sebenarnya apa itu peradaban sebenarnya? Tahu tak apa itu peradaban? Apa itu peradaban? Ada siapa boleh jawab? Ada yang boleh jawab? Mungkin waktu sekarang tiada jawapan lagi cikgu. Belum ada jawapan. Belum Kalau ada dah lagi. jawab, Cikgu AJ akan bagi bintang. Okey, peradaban sebenarnya kemajuan. Okey, kemajuan sosial dan juga kebudayaan sesuatu bangsa. Itu sebenarnya peradaban. Kalau kita tengok perubahan yang berlaku. Baik. Okey. Baiklah, nanti Cikgu AJ akan tanya semula ya Sofia. Okey. Tadi berapa bintang cikgu untuk Sofia? Okey, untuk Sofia Cikgu AJ bagi 4 bintang 4 juga. bintang. Baik. Okey kumpul bintang, nanti kita tengok hujung pembelajaran kita berapa bintang yang mereka berjaya. Nanti cikgu akan bagi hadiah, jangan risau. Ada hadiah Cikgu AJ selalu bagi hadiah tu. Oh iya ke? Saya pun nak jugalah kalau macam tu. Okey, tahniah diucapkan kepada Sofia. Okey, tokoh kedua kalau adik-adik yang menonton juga boleh tengok gambar tokoh Ibnu Khaldun. Cikgu AJ dah letak di depan sana. Okey, seterusnya. Ada tokoh seterusnya. Siapa boleh jawab? Sila angkat tangan. Okey, dia Akif. Silakan Akif. E.H. Carr. Okey, menurut pandangan E.H. Carr. Okey, apa pengertian sejarah menurut beliau? E.H. Carr menyatakan sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Terima kasih. Berikan tepukan kepada adik Akif. Okey, pengertian pandangan daripada tokoh E.H. Carr, sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Masa kini dengan masa lampau. Cikgu, Ifah ada soalan lah. Ya. Jadi apakah yang dikatakan sebagai proses interaksi antara masa kini dengan lampau ni? Okey, sebenarnya macam ni Irfan. Okey, sebagai contohnya kalau kita tengok kepada murid-murid yang ada buku teks sejarah KSSR semakkan tahun 4, boleh rujuk dalam buku tersebut di mana memang dah ada siap contoh dan gambar di mana contoh Kuala Lumpur dahulu dan kini. Kuala Lumpur dahulu dan kini dalam buku teks sejarah tersebut ada gambar di mana pada tahun 1900 dan juga 2019 di mana perubahan pasar besar Kuala Lumpur itu sendiri dahulu dan kini. Sebenarnya itu proses interaksi antara masa kini dan juga masa lampau. Itu sebagai contoh. Faham cikgu? Okey, terima kasih mengajukan soalan tersebut Irfan Okey, adik-adik jelas? Jelas ya adik-adik? Jelas, okey. Okey, murid-murid jelas? Okey, seterusnya ada tunjuk dah macam ni Akif. Bagus Akif. Okey, seterusnya kita pergi kepada tokoh seterusnya. Okey, di mana beliau merupakan seorang profesor. Okey, siapa yang boleh membacakan pandangan daripada tokoh tersebut? Ya, adik Iman. Silakan. Profesor Emeritus Dr. Ko Kei Kim menyatakan sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Ya, terima kasih kepada adik murid Wafi Okey, di mana kalau kita tengok menurut pandangan profesor tersebut, sejarah merujuk kepada peristiwa yang pernah
dan sudah berlaku. Pernah dan sudah berlaku. Walaupun semalam, Irfan. Itu dikira sejarah. Sejarah. Walaupun seminit sebelum benda tu berlaku, itu kita panggil sejarah. Sebab benda yang sudah berlaku dan pernah berlaku. Itu sebenarnya orang Cikgu AJ selalu tekankan dengan anak murid Cikgu AJ, di mana kita kena tahu kata kunci pengertian sejarah itu sendiri. Baik. Ya, di mana kita kena kenal sejarah itu, kita kena tahu perkara atau peristiwa itu sudah berlaku. Okey. Berapa bintang, Cikgu, untuk pengawas kita ni? Bintang Cikgu AJ nak bagi kepada siapa yang jawab tadi? Iman, Cikgu. Okey, Iman kan. Okey, Cikgu AJ nak bagi 4 bintang dulu. 4 bintang dulu. Baik, semuanya 4 belaka. 4 belaka. Dan ada lagi ke pengertian seterusnya, Cikgu? Okey, pengertian seterusnya tokoh. Okey, siapa boleh? Ya, bagus. Silakan Muhaimin. Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim menyatakan adalah sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okey, terima kasih Muhaimin. Di mana menurut pandangan Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim, sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Kiranya benda tu berlaku. Dan setiap peristiwa yang berlaku itu Irfan, ada catatan. Ada catatan ataupun rekod? Ada rekod. Okey. Sebenarnya itu menjadi rujukan kepada kita. Cikgu, if ada soalan, menurut pandangan Dr. Yusof Ibrahim ni kan, Cikgu, apakah contoh catatan ataupun rekod yang boleh Cikgu ceritakan kepada penonton? Okey. Terima kasih Irfan. Kalau kita tengok catatan dalam buku hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah. Itu contohnya macam hikayat. Okey, ada tak adik-adik, ada tak sesiapa murid di sini yang boleh memberi contoh catatan ataupun rekod? Ada tak yang Mantu Bayi Fan kat sini? Kalau ada, boleh angkat tangan dan jawab soalan Cikgu. Ada tak? Mungkin catatan. Tiada lagi buat masa sekarang ni, Cikgu. Silakan. Okey, catatan catatan sebarang catatan yang diambil itu merupakan bukti sebenarnya. Okey, Cikgu, Ifan nak tanya. Kalau diari yang Ifan selalu buat hari-hari itu, adakah itu sebagai contoh catatan dan rekod? Sekiranya dicatat, direkod dan kita akan tengok semula, itu adalah catatan. Takut kita lupa, betul? Kita catat, hari ini kita pergi sana, kita pergi sini, contohnya kan. Kita catat, maksudnya itu adalah catatan, itu rekod untuk kita. Bagi kita, itu sejarah diri kita. Baik. Dah faham. Terima kasih, Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, dan Cikgu AJ dah terangkan tentang pengertian sejarah itu sendiri berdasarkan beberapa pandangan dan juga pendapat tokoh-tokoh yang terkenal. Baik. Okey, Cikgu AJ berharap adik-adik jelas dengan pengertian, anak murid Cikgu AJ ni jelas dengan pengertian sejarah maupun di studio dan di rumah juga. Di rumah. Okey, Cikgu, tadi berapa bintang untuk adik Muhaimin tadi? Okey, Cikgu AJ nak bagi 5 bintang. 5 bintang. Kenapa dia seorang 5 bintang, Cikgu? 5 bintang. Okey, berikan tepukan kepada adik Muhaimin. Baik. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kita akan pergi sumber sejarah. Okey, dalam sejarah kita ada sumber sejarah. Okey, sumber sejarah ni penting. Okey, memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Seperti mana yang kita dah bincang tadi, sejarah kena ada bukti. Dan sesuatu peristiwa yang sudah berlaku. Okey, sumber sejarah ni terbahagi kepada berapa? Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Ya, adik Wafi. Silakan, Wafi. Ya, silakan. Wafi. 2. Antaranya. Yang pertama? Sumber primer. Sumber sekunder. Ya, sumber primer dan juga sumber sekunder. Okey, apa itu sumber primer dan apa itu sumber sekunder? Okey, kita akan tengok. Okey, siapa boleh bacakan untuk Cikgu AJ? Okey, adik Sofia. Silakan, Sofia. Sumber primer ialah sumber pertama yang belum diolah. Yang masih dalam bentuk asal. Ya, sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama. Okey, dan sumber asal dan belum diolah. Okey, asal dan belum diolah. Contohnya fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan juga
artifak. Ya, kalau kita tengok di sini, Cikgu Eji ada sediakan juga bahan-bahan bukti yang dijumpai, yang Cikgu Eji dapatkan daripada Museum Universiti Malaya. Okey, mungkin cikgu bercerita sikit apa yang kita ada di depan ni, cikgu. Okey, Cikgu Eji siap labelkan di sana serpihan tembikar, okey, kapak, duit shilling. Okey, yang tu kita akan tengok apa itu sumber sekunder. Baik. Okey, jelas ya murid-murid? Jelas, cikgu. Okey. Seterusnya kita akan tengok sumber sekunder. Okey, sumber sekunder tu apa? Siapa nak tolong jawab? Silakan. Silakan. Muhaimin. Okey. Muhaimin, silakan Muhaimin. Muhaimin boleh tak buka mikrofon terlebih dahulu? Sumber sekunder ialah mengenal pasti orang sumber dan menyediakan berdasar penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Okey, terima kasih ya. Okey, penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Daripada sumber pertama ya, Irfan ya, yang kita dapat tu, kita sebab yang itu sumber asal, sumber yang belum diolah. Betul. Itu yang kita panggil sumber pertama. Dan sumber sekunder ini penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Dengan menggunakan sumber asal. Contoh di sana Cikgu Eji dah letak gambar buku, majalah, akhbar, risalah. Di sini ada buku. Ni bukunya. Contohnya buku zaman prasejarah, proto-sejarah. Maknanya dalam buku ni, cikgu, ada menceritakan mengenai sumber yang pertama. Tetapi dikeluarkan buku untuk menjadi sumber yang kedua. Ya, daripada penulisan itu berdasarkan sumber ada bukti pertama tu sebenarnya. Baik. Ya. Okey. Okey, so, kita dah selesai sebenarnya pengertian sejarah dan juga sumber sejarah. Cikgu Eji nak tinggalkan tugasan, Irfan. Ada tugasan untuk anak murid, cikgu. Cikgu Eji nak tinggalkan tugasan untuk murid. Baik. Di mana murid perlu membentangkan sejarah diri sendiri dengan menggunakan kaedah penyelidikan yang sesuai. Ya. Nanti kita akan tengok tugasan murid nanti. Baik, nampaknya cikgu dah berikan tugasan untuk anak murid. Dan mungkin adik-adik ataupun anak murid di rumah juga boleh sama-sama ikut lakukan aktiviti ini dan kita akan ketahui bagaimanakah keadaannya ataupun keputusannya selepas ini. Dan kita berehat seketika bersama kami lagi di Didik TV KPM. Ya. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik semua. Lokasi penggambaran pengukuhan kali ini kita berada di Museum Negara. Untuk pengetahuan adik-adik semua, Museum Negara telah dibuka sejak 1963 dan di sini kami mempunyai 4 galeri tetap. Dan sekarang kita berada di Galeri Prasejarah yang menceritakan pembentukan muka bumi dan aktiviti masyarakat awal. Wah, cikgu. Kita seperti berada di Museum Negara sebentar Museum tadi. Negara, ya. Jadi, apakah kaitan video tadi dengan pembelajaran kita yang seterusnya? Okey, terima kasih Irfan mengajukan soalan tersebut. Okey, sebenarnya kalau kita tengok video tadi, kalau kita tengok, kita boleh nampak lakaran pada dinding gua. Itu sebenarnya salah satu kaedah bertulis. Kaedah bertulis? Ya, yang termasuk dalam kaedah penyelidikan sejarah. Itu yang kita akan kupas selepas ini. Baik, jom teruskan cikgu. Okey, baiklah. Okey, murid-murid dah bersedia? Bersedia
Okey, baiklah. Pengenalan kepada kaedah penyelidikan sejarah. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan murid-murid semua okey, pengenalan kaedah penyelidikan sejarah ni sebenarnya dilakukan untuk mendapatkan bukti. Okey, seperti mana yang Cikgu AJ katakan tadi, okey, untuk dilakukan untuk mendapatkan bukti peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, terdapat 3 kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu peristiwa sejarah. Okey, terdapat 3 kaedah. Okey, apa 3 kaedah tersebut? Nanti cikgu dengar betul-betul ya murid-murid. Nanti Cikgu AJ akan tanya apa kaedah-kaedah tersebut. Baru Cikgu AJ boleh bagi bintang. Okey, boleh. Kita dengar dulu apa penjelasan cikgu. Ya, nanti kali ni Cikgu AJ nak bagi 5 bintang. 5 bintang? Nak bagi 5 bintang. Kalau mereka berjaya jawab. Okey, seterusnya kita akan tengok kaedah pertama. Okey, kaedah pertama yang digunakan dalam penyelidikan sejarah. Kaedah pertama kita panggil kaedah arkeologi. Okey, kaedah arkeologi ni sebenarnya tadi kita dah buat, Irfan. Betul, pada awal tadi. Ya, awal tadi kita dah buat di mana kita dah tunjukkan kepada murid-murid kita di mana kaedah arkeologi kita kena ada tapak arkeologi. Tapak arkeologi. Kita kena ada tapak arkeologi, kita kena ada bahan-bahannya untuk mendapatkan. Sebenarnya arkeologi juga dikenali sebagai gali cari. Gali cari. Bukan cari gali ya. Kita kena gali dulu baru kita cari. Itu sebenarnya konsep arkeologi. Okey, jelas ya murid-murid. Nanti Cikgu AJ akan tanya soalan. Boleh ya? Okey. Dan seterusnya. Okey, seterusnya kaedah lisan. Okey, apa itu kaedah lisan? Nanti Cikgu AJ akan perincikan lagi apa itu kaedah lisan, dan kaedah lisan juga penting untuk mendapatkan maklumat tentang sejarah. Dan seterusnya, akhir sekali, kaedah bertulis. Kaedah bertulis juga penting. Macam mana kita nak dapatkan kaedah bertulis dan bagaimana kaedah bertulis itu membantu kita untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu peristiwa. Macam tadi, video yang kita tonton tadi sebentar tadi, sebenarnya video itu dah menunjukkan lakaran ataupun tulisan pada dinding gua contohnya, batu contohnya. Sebenarnya itu kaedah yang kita gunakan. Kita kaji untuk mendapatkan bukti. Okey, Cikgu AJ nak tanya sekarang. Cikgu AJ nak tanya siapa? Okey, Cikgu AJ dah jelaskan dengan murid-murid. Cikgu AJ nak tanya soalan. Nak bagi Silakan, bintang. Cikgu. Okey. Berikan Cikgu 3 kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah. 3 kaedah. Siapa boleh jawab? Ya, adik Akif. Silakan Akif. Silakan. Kaedah arkeologi, kaedah lisan, dan kaedah bertulis. Okey, bagus. Berikan tepukan kepada adik Akif. Okey, Cikgu AJ bagi 5 bintang. 5 bintang? Cikgu AJ bagi 5 bintang kepada Akif. Okey, sebab berjaya menjawab soalan cikgu. Maksudnya, Akif dengar apa yang Cikgu AJ ajar sebentar tadi. Okey, tahniah diucapkan kepada Akif. Seterusnya, okey, kaedah arkeologi. Lebih kurang macam tapak arkeologi kita ya, Irfan. Betul. Kita tengok Okey, kalau adik-adik nak tengok boleh rujuk buku teks murid-murid sejarah tahun 4. Baiklah, proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Itu sebenarnya. Sebagai contoh di sini, Cikgu AJ dah letak di sini sebenarnya nama kita panggil kapak. Kapak yang kita gunakan pada zaman Neolitik zaman prasejarah akhir. Kalau kita tengok ni sebenarnya bukti yang kita dapat. Cikgu AJ dapatkan daripada Museum Universiti Melaya. Terima kasih diucapkan kerana memberikan barang-barang ni yang berharga. Okey, barang-barang yang berharga untuk murid-murid kita tengok sebenarnya. Tontonan semua. Ya, tontonan semua Okey, fungsinya Irfan, kalau kita tengok, fungsinya adalah untuk mereka untuk melakukan kegiatan harian. Contohnya nak memotong. Memburu, cikgu? Memburu mereka ada yang lebih tajam. Yang lebih tajam. Ya. Okay. Yang ini batu ni ditajamkan satu tempat untuk memotong contohnya. Itu sebenarnya kita panggil kapak atau mengembur tanah pun boleh. Mengembur tanah pun boleh juga digunakan. Okey, itu antara contohlah. Okey, yang kita perolehi bukti tersebut melalui kaedah arkeologi. Jelas tak murid-murid?
Okey, sebenarnya kita gunakan kaedah arkeologi ni untuk mendapatkan bukti-bukti dari dalam tanah tu kita gali. Kita gali dan kita cari. Okey. Dan seterusnya, tahniah tadi tahniah kerana berjaya menjawab soalan cikgu tadi. Kemudian kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari seperti mana yang Cikgu AJ katakan tadi. Ya, jelas Cikgu AJ berharap murid-murid jelas dengan penjelasan cikgu. Seterusnya, rangka perak men di Lenggung Perak. Masih ada kalau adik-adik, kalau murid-murid di studio mahupun yang sedang menonton, kalau kita pergi ke Museum Lenggung Perak, kita boleh tengok rangka perak men ni. Masih ada cikgu? Masih ada lagi. Okey, masih ada. Siapa ada kelapangan boleh pergi melawat. Okey, tapi sekarang musim begini kan. Tetapi kalau ada ruang dan peluang, kita boleh pergi. Kita boleh tengok dengan mata kita sendiri. Untuk kita menilai sendiri bahan sejarah yang kita tengok. Itu adalah bukti, Irfan. Okey, bukti di mana memang wujudnya manusia pada tempoh masa tersebut. So melalui kaedah arkeologi. Sebenarnya menarik kalau kita mengenali kaedah penyelidikan ni. Setuju. Ya. Okey, dan seterusnya. Seterusnya kalau kita tengok, cuba perhatikan adik-adik, cuba perhatikan gambar. Okey, kalau kita tengok kota Tampan, bengkel pembuatan alat batu zaman Paleolitik. Okey, apa yang adik-adik nampak di sana? Cikgu AJ dah bagi jawapan tadi. Apa yang murid nampak di sana dalam gambar tersebut? Siapa nak jawab? Silakan. Apa yang terdapat dalam gambar yang ditunjukkan sekarang ni? Gambar apa yang nampak dalam skrin yang cikgu paparkan? Wafi nampak apa Wafi dalam gambar tu? Batu. Batu bata. Contohnya beginilah. Okey, batu. Okey, ini semua daripada kaedah arkeologi lah. Kita dapat bukti. Okey. Dan selain itu kita bukan saja gali cari atas tanah, dalam tanah, tetapi juga dikenali arkeologi maritim. Dalam laut, dasar laut pun kita boleh cari untuk dapatkan bukti. Contohnya cikgu? Okey, kalau kita tengok gambar tu, gambar tersebut, contohnya kapal karam masa tu contohnya. Nak dapatkan bukti. Kita pergi ke dasar laut untuk dapatkan bukti. Itu kita panggil arkeologi maritim. Okey, di mana proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia di dasar laut. Okey, Cikgu AJ ulang lagi sekali. Proses arkeologi maritim ini sebenarnya proses mendapatkan maklumat sebenarnya tentang tinggalan kebudayaan manusia di dasar laut. Baik. Okey, Cikgu AJ nak tanya semula. Okey, apa sebenarnya arkeologi maritim? Silakan. Siapa yang nak jawab? Angkat tangan. Cikgu AJ dah ajak. Ya. Akif. Akif, silakan Akif. Arkeologi bawah air. Di mana kita cari bahan bukti tinggalan di dasar laut ataupun di dalam air. Betul Okey, Cikgu AJ nak bagi 5 bintang kepada Akif. Berikan tepukan. Berikan tepukan. Ya. Okey. Cikgu, kalau contohnya kita tahu satu filem yang sangat-sangat orang kata apa memberikan impak yang besar kepada dunia perfilman, contohnya kapal Titanic. Itu adakah sebagai satu contoh arkeologi maritim? Okey, sebenarnya kalau kita nak dapatkan maklumat tu memang ada kapal, memang adanya peristiwa itu berlaku melalui bukti-bukti yang diperolehi. Sekiranya ada bukti, kita boleh sahkan benda itu sebagai sejarah. Kan? Faham. Terima kasih cikgu. Okey, seterusnya. Okey, kaedah lisan. Tadi kita dah tengok kaedah arkeologi Sekarang kita akan tengok kaedah lisan. Okey, kaedah lisan ni merupakan satu proses untuk mendapatkan maklumat melalui temu bual. Kita temu dan kita bual, kita dapatkan maklumat daripada orang sumber. Okey, sebenarnya individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Okey, Cikgu AJ nak tanya. Siapa boleh jawab di sini? Okey, kita temu bual dengan seseorang. Orang itu kita panggil apa? Siapa nak jawab? Okey, Iman. Iman. Silakan.
orang sumber. Okey, berikan tepukan kepada Wafi, orang sumber. Cikgu Eji bagi 5 bintang kepada 5 Wafi. bintang Sebab dia berani angkat tangan ni dan menjawab. Itu yang penting. Okey, kaedah lisan merupakan kaedah kita temu bual. Dan ada beberapa langkah-langkah juga yang kita perlu tahu. Okey, pertama sekali, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Okey, Irfan ingat tak tadi Cikgu AJ bagi tugasan kepada murid? Ingat, Cikgu. Okey, tugasan dan murid-murid pun kena tahu. Tugasan itu kita kena tahu kaedah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat. Okey, Dan kita kena tengok kaedah lisan sesuai ke, kaedah arkeologi sesuai ke ataupun kaedah bertulis sesuai. Baiklah, pertama kita mengenal pasti orang sumber. Kemudian menemu bual dan merakam perbualan untuk dapatkan bukti. Itu bukti sebenarnya. Dan kemudian menyalin rakaman, menyimpan data dan membuat penulisan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah bertulis. Okey, kaedah bertulis merupakan satu proses untuk mendapatkan maklumat daripada tulisan ataupun lakaran. Okey, contoh di sini, contoh tadi Cikgu Eji dah tunjukkan video, betul tak? Okey, antara contoh-contohnya apa? Siapa boleh jawab? Ya, Sofia. Silakan, Sofia. Contohnya, dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Ya, tahniah diucapkan kepada Sofia. Sebab tadi Sofia dah tengok video kan? Sofia ada tengok video kan? Dalam video tu dah ada dah dinding, gua dah ada lakaran. Nampak itu dia fokus, Cikgu, tadi. dah fokus tu. Bagus tu. Tahniah. 5 bintang juga untuk Sofia. Okey, kita tengok langkah-langkah kaedah bertulis. Cikgu AJ dah sediakan peta alih di sana. Saya nak Irfan tolong Cikgu AJ untuk tampalkan maklumat yang penting. Baik, saya boleh tolong Cikgu, tak ada masalah. Kita pergi langkah-langkahnya. Yang pertama kita tengok mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Okey, yang pertama sekali mengenal pasti sumber. Okey. Pertama dekat sini, Cikgu, Ya, yang pertama. Okey. Baik. Seterusnya. Kedua apa dia? Mengumpul sumber sejarah. Ini langkah yang kedua. Pertama kita dah kenal pasti sumber. Kemudian yang kedua kita kena mengumpul sumber dia. Okey, seterusnya kita dah dapat sumber. Apa yang kita kena buat? Kita kena mentafsir maklumat dalam sumber. Ini yang ketiga. Yang ketiga dan juga yang keempat, membuat penulisan. Yang terakhir di tangan Irfan adalah membuat penulisan. Itu sebenarnya langkah-langkah yang perlu kita ikut untuk kaedah bertulis. Okey, langkah pertama apa dia? Cikgu Eji nak tanya. Siapa boleh jawab langkah pertama? Akif, silakan Akif. Mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Okey, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah yang keempat. Cikgu AJ nak uji murid-murid Cikgu AJ ni. Langkah yang keempat. Wafi. Membuat penulisan. Ya, membuat penulisan. Okey, Cikgu AJ beri Akif 5 bintang dan juga Wafi 5 bintang. Tahniah, berikan tepukan. Okey, seterusnya kita akan tengok kepentingan mempelajari sejarah. Okey, kenapa kita perlu belajar sejarah? Okey, Cikgu. Apakah sebelum kita teruskan dengan kepentingan sejarah ni, kita bagi masa untuk mereka berehat seketika, boleh? Okey, boleh. Kita kembali selepas ini di slot tahap 2 Direct TV KPM. Jumpa ada nanti. Ya. Didik TV KPM. Sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa
itu juga kepentingan sejarah, betul tak cikgu? Ya. Jadi mungkin cikgu berterangkan lagi kepada kami semua mengenai kepentingan kita mempelajari sejarah. Ya, terima kasih Irfan. Okey, kepentingan mempelajari sejarah. Sebenarnya kenapa kita perlu belajar sejarah? Okay, pertama sekali menghargai budaya dan warisan negara kita. Terutamanya generasi sekarang kita tak tahu apa yang berlaku pada masa dahulu kala. Bila kita ada sejarah, kita belajar sejarah, kita kenal budaya dan juga warisan. Okey, seterusnya semangat sayang dan cinta akan negara. Kita akan rasa sayang, kita akan rasa cinta pada negara kita. Di mana bukan mudah untuk kita mencapai kemerdekaan, bukan mudah untuk kita sampai kemajuan sekarang. Itu sebenarnya kita rasa lebih cinta dan sayang pada negara. Dan kemudiannya menyemai perpaduan antara kaum. Untuk pengetahuan murid-murid di studio maupun yang sedang menonton, negara kita merupakan sebuah negara majmuk, berbilang kaum, berbilang bangsa, bahasa, kebudayaan. Sekiranya kita nak lebih mengukuhkan perpaduan, kita kena ada mengenali sejarah sebenarnya. Okey, dan mengenali kejayaan lepas. Kita berjaya dan kejayaan itu kita kena jadikan sebagai satu panduan kita, dan juga kesilapan itu kita iktibar, kita perbaiki. Itu sebenarnya kepentingan mempelajari sejarah. Dan Cikgu AJ nak tanya Cikgu AJ nak tanya murid cikgu. Okey, berikan Cikgu AJ satu kepentingan mempelajari sejarah. Siapa boleh jawab? Satu kepentingan mempelajari sejarah. Ya, Sofia, silakan. Supaya kita mendapat panduan dan iktibar dari peristiwa yang lalu. Bagus. Tanya, Cikgu AJ bagi 5 bintang kepada 5 bintang Sofia. buat Sofia hari ini. Maksudnya murid-murid Cikgu AJ dengar apabila Cikgu AJ mengajar. Okey, begitulah kepentingan mempelajari sejarah kepada diri kita sendiri. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, murid-murid dan juga Irfan tadi Cikgu AJ dah tinggalkan tugasan tadi. Setuju, betul? Tugasan saya nak Cikgu AJ nak tengok macam mana tugasan murid cikgu tadi. Okey, di sini Cikgu AJ sediakan video yang telah dihasilkan oleh murid Cikgu AJ. Okey, apa kata kita tonton video tersebut? Jom kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan buat pembentangan tentang sejarah diri saya. Nama saya Akif Farhan bin Kamarul Ijam. Saya berumur 11 tahun. Saya dilahirkan pada 20 Julai 2011. Saya dilahirkan di Shah Alam dan membesar di Subang Jaya. Pada tahun 2018, kami sekeluarga telah berpindah ke Dubai, UAE dan menetap di sana selama 2 tahun. Pada tahun 2020, saya pulang ke Malaysia dan tinggal di Nilai. Ini ialah keluarga saya. Saya merupakan anak sulung dan mempunyai 2 orang adik yang bernama Airis Adilia dan Aira Aulia. Sekarang saya akan bercerita tentang sejarah pendidikan saya. Saya mula mendapatkan pendidikan awal prasekolah di Brilliant Kids, Nilai. Kemudian, pada tahun 2018, saya telah bersekolah di Jumeirah Baccalaureate School, Dubai. Di sekolah ini, saya mempunyai kawan daripada pelbagai negara. Saya juga telah mempelajari bahasa Arab dan bahasa Perancis. Setelah pulang ke Malaysia, saya menyambung persekolahan saya di Sekolah Kebangsaan Batang Benar Nilai Negeri 9. Itulah serba sedikit perkongsian sejarah diri dan pendidikan saya kepada kawan-kawan semua. Saya mendapatkan maklumat tentang sejarah diri saya melalui sumber lisan yang diberikan oleh ibu saya. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Berikan tepukan untuk adik Akif kita kerana berjaya menyiapkan tugasan yang diberikan oleh Cikgu AJ. Kalau kita tengok Akif dah terangkan, Akif telah gunakan kaedah lisan. Kalau kaedah lisan Cikgu AJ terangkan tadi, kita gunakan kita kena temu bual dengan orang sumber. Seorang sumber bagi Akif
kedua ibu bapanya. Betul. Itu sebenarnya kita panggil kaedah penyelidikan sejarah. Dan Akif boleh menyatakan sejarah diri sendiri. Okey, terbaik tahniah Cikgu AJ bagi 5 bintang kepada Akif. Okey, 5 bintang buat Akif. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit melalui orang sumber yang Akif dapatkan tadi, iaitu ibu dan bapa kan. Apakah contoh-contoh sumber yang dia dapat sebenarnya, cikgu? Apakah contohnya? Macam Okey, sebenarnya orang sumber kita, orang yang kita temu bual sebenarnya untuk dapatkan info ataupun maklumat diri sendiri. Contohnya seperti mana yang Akif terangkan tadi, Akif belajar di sekolah luar negara, kemudian Akif berpindah ke sini, ingin mengenali tentang sekolah. Kita boleh bertanya dengan guru-guru yang bekerja di sana, yang bertugas di sana, boleh jadikan sebagai orang sumber untuk mendapatkan maklumat. Terima kasih cikgu atas pembintangan kita ataupun pencitraan kita melalui mata pelajaran sejarah hari ini. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas mengenai pembelajaran sepanjang 1 jam ini. Silakan cikgu. Okay, terima kasih Irfan. Baiklah, untuk pengetahuan murid-murid yang di studio maupun yang sedang menonton, kalau kita tengok, kita dah belajar, kita dah bincang tentang pengertian sejarah berdasarkan pandangan tokoh-tokoh sejarawan. Okey, kemudian kita mengenali sumber sejarah. Okey, dan kita juga telah mempelajari tentang kaedah penyelidikan sejarah, dan tak lupa juga kita mengenali kepentingan mempelajari sejarah. Dan untuk pengetahuan semua, bahan tugasan murid-murid boleh cari dalam sumberku. Dalam sumberku. Siap dengan tugasan murid. Seperti mana yang pembentangan tadi pun, soalan pembentangan tugasan cikgu dah masukkan dalam sumberku. Nampaknya semua anak murid yang berada di luar sana boleh akses untuk dapatkan aktiviti yang kita lakukan hari ini. Ada lembaran tugasan juga. Tugasan pun ada juga. Okey. Mungkin cikgu sekarang ni berikan prestasi keseluruhan anak murid cikgu yang bersama kita. Ya. Silakan. Semestinya kalau kita tengok murid-murid Cikgu AJ yang berada di studio hari ini, Cikgu AJ tengok semua boleh menjawab soalan. Maksudnya mereka fokus, Irfan. Betul. Mereka fokus, dan keseluruhannya sekarang Cikgu AJ nak bagi 5 bintang bagi setiap seorang. 5 bintang 5 lagi? bintang, 5 bintang. Nanti murid-murid kena kumpul. Nanti boleh tanya hadiah dengan Cikgu AJ. Okey. Nampaknya itulah prestasi anak murid cikgu ni, cemerlang. Semuanya fokus dan hebat-hebat belaka. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Okey, terima kasih kepada anda semua yang menonton kita pada hari ini bersama dengan Cikgu AJ dan juga adik-adik kita yang berada di dalam talian anak murid cikgu yang sememangnya serba boleh. Dan juga terima kasih kepada penonton yang setia bersama kami dari awal sehingga ke hujung rancangan, dan kita akan tinggalkan anda dengan satu persembahan yang istimewa. Kita ada persembahan apa cikgu sebenarnya? Okey, sebenarnya ada lagu. Ada lagu. Nak kena nyanyi lah ni cikgu. Nak kena nyanyi. Kalau macam tu apa kata kita ke depan dulu. Okey, silakan. boleh. Lagu apa pula kali dengan Cikgu AJ ni? Music please. Irfan kena nyanyi sama-sama Boleh, tak ada masalah. Saya ikut je cikgu. Kenali sejarah kita warisan dunia. Sejarah merupakan penceritaan pandangan sejarawan Herodotus. Sejarah juga bicara peradaban pandangan sejarawan Ibnu Khaldun. IHK pula menyatakan proses interaksi masa dahulu dan kini. Ramai lagi sejarawan memberi pengertian mereka tentang sejarah. Sumber prima, sumber pertama, sumber asal yang belum diolah. Sumber sekunder, sumber kedua, buku, majalah, risalah, akhbar. Lagi cikgu. Banyak kaedah dalam sejarah. Gali cari kaedah arkeologi. Lagi cikgu. Kaedah lisan juga digunakan. Temu bual orang sumber. Kaedah bertulis juga ada. Lakaran pada dinding gua. Mari kenali sejarah kita. Mari kenali sejarah kita. Lagi sekali cikgu. Ya. Wah, cikgu sangat Menarik menarik hari ini cikgu. Terima kasih, jumpa lagi. Bye-bye.